Begitu juga maksudnya juga taubat ini, orang bertaubat pada Allah ialah orang kembali daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Dan begitu juga seseorang dikatakan bertaubat kalau dia mengaku dosa-dosanya, menyesal, berhenti dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Okay, sambung buku tu. Pengertian fasik itu ada dua macam. Pertama fasik kafir, keduanya fasik fajir. Fasik kafir ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari petunjuk dan masuk dalam kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, lalu ia meninggalkan perintah Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Yakni dia telah membangkang, melawan terhadap perintah Tuhannya untuk beriman. Mana Allah suruh beriman tu dia tak nak. Dia ni memang kafir betul-betul. Fasik fajir pula ialah orang yang minum arak, makan benda haram, berzina, maksiat pada Allah, keluar dari jalan ibadah, masuk dalam kemaksiatan tapi tidak sampai kepada batas syirik. Dia Islam. Dia mengaku dia Islam tapi buat benda-benda lain. Dia buat benda-benda yang tak elok, main judi. Dia tahu benda tu salah, zina, minum arak, apa lagi? Kan, macam-macam lah kan, ambil duit haram dan sebagainya. Perbezaan keduanya adalah fasik kafir tidak akan diampunkan kecuali dengan bersyahadah dan bertaubat sebelum dia meninggal dunia, sedangkan fasik fajir masih boleh diampunkan dengan bertaubat dan menyesal sebelum dia mati. Kan? Jadi makna kata minta ampun dengan Allah banyak-banyak selagi boleh minta ampun. Tu sebab kalau kamu hidup pagi, Nabi kata jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup malam jangan cita-cita hidup esok. Jadi itu sebab selagi boleh minta ampun, minta ampun. Tu sebab kita dilazimkan. Kita dilazimkan bila lepas sembahyang, abang pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim, alazim, istighfar. Dan begitu juga kalau ingat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim pesan dekat Nabi kita, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat kau. Umat kau lah yang paling masakin sekali. Kenapa miskin? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Mengaku tak ngaku? Ngaku. Sebab kita semua sikit-sikit, dia tak buat banyak. Istighfar pun 3 kali ya, tapi buat. Tu Nabi kata aku paling suka umatku. Nabi sayang kat kita. Nabi bagi standard yang paling rendah. Aku paling suka umatku beribadah walaupun sedikit tapi berterusan. Tu sebab sedekah RM1 je tapi hari-hari tak apa. Bagi 10,000 itulah sekali. 10 tahun tak bagi dah. Kan? Jadi mana biar dia berterusan. Dia zikir sikit-sikit pun tak apa. Macam sahabat Nabi istighfar paling kurang 70,000 kali sehari. Kita lepas semayang cuba kalau buat 10 kali buang itu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Lebihlah 3 kali imam ni. Time ni lah kau nak banyak. Anak-anak marah. Dalam hati dia tak cakap. Tapi itulah dia. Kalau kita tengok bab istighfar ni diajar oleh Nabi Ibrahim, suruh umat kau tu. Nabi Ibrahim kata, umat kau ni dah lah kuih koreng, umur tak panjang, pemalih beribadah. Suruh dia tanam tanaman syurga. Apakah dia? Itulah yang disebut la haula wala quwata illa billahil azim. Atas satu pandangan lagi kata subhanallah hamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu sebab siapa yang ikut sembahyang jemaah, dia tunggu sampai habis, sampai imam sebelum doa. Biasanya sebelum doa kita akan baca haula wala quwata illa billahil azim. Al-Fatihah. Kita doa kan. Macam tu. Itu sebab jangan kita tergesa-gesa. Kan? Akan tiba masanya umatku dia semayang tapi sebenarnya dia tak semayang pun. Tak apa kau jauh pun tak tahu. Bakal capui. Laju dia macam dalam bahasa budak sekarang, budak baru nak up tu berdesuk. Macam tu kan. Pernah laju betul. Kita takkan dapat tu. Kita takkan dapat ketenangan dalam solat tu kalau nak copek. Kalau anda kata, menurut kajian seorang pakar teoretik kan, dia cek teoretik dalam solat ni, dia kata dalam perbuatan solat, perbuatan paling tenang sekali waktu bila?
Waktu bila? Sujud. Kalau waktu sujud tenang tu lolap tu. Sama sabana ramai tu sujud paling tenang. Yalah tak nampak apa pun nak buat lagi kan. Tapi sebenarnya waktu yang paling tenang daripada kita rukuk, kita bangun Sami Allahu liman hamidah, daripada berdiri sebelum turun, itulah waktu paling tenang sebenarnya. Tu sebab waktu berdiri tu jangan bekerja nak sampai bawah. Saya tengok tak ramai yang bekerja dah sebab lutut sakit. Perlahanlah. Kan ya waktu kan bila turun melotot-lotap bunyi. Krap tap 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 sampai ujung tu. Yang ujung Allahu Akbar kan kata kan. Tapi memang ya itulah sebenarnya yang paling tenang. Tak payah nak kerja-kerja nak pergi mana. Kan? Lepas tu subuh tu Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fiman hadait. Allahu Akbar. Relax kan, itulah dia penawai kayak kita kan. Dalam semayang tu sebab semayang tak ada pepo apa pasal maka capui mencolinap boleh. Yang lagi laju tu bodosup adalah paling laju dalam ni 9 menculin tu laju betul tu. Tu tanyalah orang ambau sama dia tahu lah tu kan. Jadi makna kata dalam hal ini kita tengok ada orang fasik fajir. Fasik fajir ni dia Islam tapi dia buat benda-benda yang orang bukan Islam buat. Tu sebabnya ada orang tu lagi pula tengok PKP ni kan, tengok PKP ni tombatlah banyak. Kita semua boleh rasa dah sebenarnya kita dah bayangkan. Saya masa mula-mula PKP tu dalam besok bila dah istihar PKP 2 hari lepas tu saya kena pergi ke Puchong, kena pergi rakam satu iklan apa entah, dapatlah surat polis apa semua pergi keluar tuan-tuan, masuk lah ke highway tu. Ya Allah, tak kenapa mondong galap bau sepuasan nak maghrib apa lepas tu dah maksud kena dengar sampai habis sini kadang-kadang. Tapi memang ya mondong lepas tu suasana dia lain sebab tak ada kereta langsung boleh golek kelantang betul lah dekat highway tu tak ada orang. Ya Allah, kenapa apa dah jadi negara kita ni. Tapi masalah bukan kita ya, satu dunia. Jangan lupa apa yang berlaku. Banyak benda dan benda-benda pelik berlaku sebelum PKP tu. Banyak benda yang berlaku. Orang hina Nabi kita, orang hina agama kita. Belum cerita lagi laki tak apa-apa laki, perempuan tak apa perempuan. Kan pergi depan Kaabah botol lakung dia dan bagi tahu tak ada apa-apa pun. Ya Allah kalau bagi semua sampai dengan Arab kono naik boring polis tu ke Makkah tu. Mari ni sibuk ngalau kita. Haji dulu kan. Sekarang siapa nak halau ni tak ada. Orang tak ada. Kan iyo. Masa tu siapa pun cuba tengok. Pertama tak ada nilai dah mas 916. Mas kek muka lagi mahal. Tu. Nak cakap apa? Masa tu duit kan, duit banyak ke apa semua tak ada guna kalau kau tak boleh pergi pasar raya beli. Masa tu poning orang yang buat Grab tak boleh hantar orang tak ada. Dah jadi Grab food, Grab tu. Itulah masalah pada orang lelaki. Kejap-kejap barang sampai. Tin. La ilaha illallah. Aduh, barang saya hari tak berapa kali sampai. Yalah maklum sebanyak perempuan masuk grup masak tak jadi ni. Banyak betul barang order barulah aku tahu yang puyuk nasi yang dulunya bulat dah jadi pek sogi. Lain macam puyuk nasi sekarang ni. Macam-macam model. Lepas tu tak kira kau siapa pangkat tinggi ke Samsul debat ke sampai pasar beratur. Botol rimeh ni dah pakai mask. Alah berkuak ada orang dah masuk dalam barang Nabi. Orang semua beli barang macam nak kiamat betul dah. Betul macam tu lah. Baru tahu bangang penceramah tu kejap bila ceramah orang tak ada kat depan. Itu yang pasang kamera sendiri rupanya salah on, orang tu pantai nunggu tak ada tu.
Ya, betul. Masa tu jugalah orang yang selama ni duit banyak kan, dapat job 17,000, pagi 17,000, potang 10,000, malam 20,000. Ada pelakon artis macam tu kan, dia dah kira-kira sebulan tu berapa ratus ribu dah, tiba-tiba batal serentak. Mana rumah besar, kereta besar, pernah bercuti luar negara, dia boleh cakap tak ada kebantuan untuk kami tu. Tak, dia memang betul susah tu. Kenapa lah kita nak marah? Memang dia tengah susah. Nak tunjukkan Allah bagi semua. Kan? Masa tu baru tahu, ya Allah, aku kena jaga kesihatan aku sebab nyawa sangat pendek. Kalau kono jangkitan 4 boleh hari, ia tempoh nak tengok boleh survive ke tak. Yang terbaru lah Siwa Gangga, lagi parah. Tak cukup 3-4 hari jiun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya copek merebak tu. Saya pendek anjiun. Ya tu sebab kono pula masa diisytiharkan kluster Siwa Gangga tu, saya ke Sanun ceramah. Saya ke Kedah, saya ke Perlis. Saya tanya polis, dia kata boleh tuan, dia kat kawasan ni saja. Yang setakat pergi kawasan yang saya nak pergi tu tak ada. Lepas tu tolong jangan follow Arab, tolong jangan follow, tolong jangan salam. Salah orang kita ni jumpa Samsul Debat ni tak faham bahasa. Bila dijumpa takkan tak boleh salam, tu salah tu. Jadi susah hati kan, jadi tak apalah. Tapi itu sebabnya kalau macam ceramah-ceramah ni kan, sebenarnya JK Masjid siapkan hand sanitizer tu dekat meja penceramah ni. Jadi kadang dia salam-salam tu bila sampai sini apa sebelum dia start tu bila cuci tangan ni. Sini tak apalah muslimah kan. Jadi mana kata tu macam-macam cabaran kan. Semua orang rasa